operasi pencarian mangsa tanah runtuh Cameron Highlands ditangguh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Muhammad Shah Musa. Operasi mencari dan menyelamat SAR 3 lagi bangsa insiden tanah runtuh di Kampung Raja, Blue Valley, Cameron Highlands ditangguh pukul 7 malam tadi akibat hujan lebat. Operasi akan disambung semula esok pada pukul 7 pagi. Hujan lebat menyebabkan cuaca buruk dan struktur tanah menjadi tidak selamat dan berisiko. Jadi untuk hari ini kita akan berhenti stand down sekejap sebab berarti cuaca tidak mengizinkan. Walaupun malam ni kita akan atur balik strategi kita. Kita akan berkumpul dan akan kita buat penyelarasan dengan pasukan-pasukan penyelamat. Kemudian insyaAllah besok kita akan sambung kembali kita punya pencarian. Selain meluaskan kawasan pencarian, operasi akan memfokus kepada sektor pertemuan dua mayat sebelum ini. Terdahulu, 2 daripada 5 mangsa yang tertimbus berjaya ditemukan dan telah dibawa keluar dari kawasan runtuhan. Mangsa termasuk 3 beranak dan 2 rakan mereka berumur antara 25 hingga 56 tahun. Ketua Polis Daerah Cameron Highlands DSP Azri Ramli mengesahkan 4 daripada mangsa warga Myanmar itu merupakan pemegang kad Suruhanjaya Tinggi PBB untuk pelarian UNHCR. Yang dijumpai di lokasi itu, satu lagi belum dijumpai lagi, ada satu lagi belum. Yang keempat-empat itu telah dijumpai kan. Ditanya sama ada kebun tersebut mempunyai permit, beliau berkata perkara itu masih dalam siasatan. 2 kanak-kanak lelaki berusia 11 tahun dan seorang remaja lelaki 13 tahun ditemukan lemas selepas mandi di kolam sedalam 7 kaki di sebuah kem tentera di Temerloh, Pahang. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pahang, Datuk Dr. Wan Muhammad Zaidi Wan Issa berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 5.55 petang berhubung kejadian itu. Bertindak atas laporan, anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat mentakap ke lokasi kejadian. Mangsa yang lemas telah dibawa ke hospital menggunakan ambulans tentera. Tambahnya, pihak bomba dimaklumkan terdapat seorang lagi kanak-kanak lelaki masih belum ditemukan menyebabkan operasi pencarian di permukaan air dilakukan. Bagaimanapun, pencarian tidak menemukan mangsa lain di kolam itu sebelum kanak-kanak tersebut ditemukan dalam keadaan selamat di lokasi lain dan diserahkan kepada keluarganya. Lelaki orang kurang upaya OKU yang dilapor hilang di rumah PAM Sungai Jempol di Jengka 4 Maran ditemukan lemas kira-kira pukul 7.05 malam tadi. Menurut Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pahang Zulfadli Zakaria, mayat Muhammad Ruhaizan Abdullah, 52 tahun, ditemui pada jarak 700 meter dari lokasi dilaporkan hilang. Jelasnya, laporan kehilangan mangsa dibuat oleh pekerja rumah PAM selepas mengesyaki mangsa terjatuh ke dalam sungai berdasarkan penemuan motosikal dan barangan milik mangsa bampiran rumah PAM tersebut. Mangsa dilapor hilang selepas keluar rumah kira-kira 8 pagi semalam. Operasi mencari dan menyelamat telah diaktifkan membabitkan 9 pegawai dan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Jengka yang melakukan pencarian di permukaan air dan sekitar tebing sungai. Sebarang keputusan yang dibuat hasil kajian melibatkan skim saraan dalam kalangan penjawat awam turut terpakai kepada ahli-ahli politik. Perdana Menteri berkata secara prinsipnya beliau bersetuju dengan cadangan berkenaan. Bagaimanapun, perkara berkenaan bakal dimuktamadkan Jemaah Menteri selepas mendengar pandangan pelbagai pihak dan kajian mendalam melibatkan pelbagai aspek perlembagaan persekutuan. Apa saja keputusan yang ditetapkan bagi penjawat awam akan terpakai juga kepada ahli politik. Maknanya kalau kita mula pada 1 Februari 2024, semua kemasukan baru itu tidak berpencen, maka itu juga sama untuk semua pelantikan baru ahli politik.
Beliau mengakui banyak kekeliruan timbul berhubung isu ini. Selasa lepas, Jabatan Perkhidmatan Awam dalam surat perkeliling bertarikh 15 Januari menyatakan suatu kaedah baharu bagi lantikan tetap pegawai awam diperkenalkan ke arah mengukuhkan lagi sistem saraan perkhidmatan awam di Malaysia. Penjawat awam sedia ada yang memilih skim pencen tidak akan terkesan dengan sistem saraan perkhidmatan awam yang akan dimuktamadkan. Menteri Kewangan II, Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kerajaan komited untuk memastikan kebajikan dan kesejahteraan penjawat awam dan pesara sentiasa terbela. Kemahuan untuk berubahkan kepada mereka yang dah ada. Ya, jadi kalau pejawat awam itu dah bekerja dengan kerajaan, tak ada apa yang akan bertukar daripada apa yang ada sekarang. Ya, jadi untuk mereka yang baru masuk, dia akan masuk secara kontrak buat masa sekarang. Ya. Sebanyak 31 bilion ringgit diperuntukkan tahun ini untuk pembayaran pencen dan angka itu dijangka meningkat kepada 120 bilion ringgit pada 2040. Justru ia perlu dilihat semula bagi memastikan lebihan perbelanjaan boleh disalur kepada perbelanjaan asas untuk rakyat termasuk pendidikan dan kemudahan infrastruktur yang lebih baik. Malaysia memerlukan pembaharuan fiskal agar kedudukan kewangan negara lebih kukuh dan mampan. Pembaharuan merangkumi penyasaran subsidi, peningkatan hasil cukai dan pembaharuan pencen. Agar dia punya ekonomi punya pie itu jadi lebih besar. Jadi kalau dia jadi lebih besar, lebih senang untuk kita mengagihkan untuk rakyat merasa yang akan menjana pekerjaan-pekerjaan yang lebih elok lagi dan menjanjikan floor level yang minimal untuk orang ada. Dan kalau kita boleh menaikkan lagi kerana kita bawa industri-industri yang lebih elok masuk ke dalam pekerjaan-pekerjaan yang lebih elok dan kita naikkan pergajian. Terdapat dua tunjang bagi pembaharuan fiskal dalam memperkasakan rakyat termasuk menaikkan siling dan lantai. Fokusnya penstrukturan semula ekonomi dengan tumpuan kepada pelaburan berkualiti tinggi dan usaha mewujudkan peluang pendapatan. Mulai Isnin depan, sumbangan tunai rahmah STR fasa 1 akan mula disalur kepada 8.2 juta penerima. Pembayaran dibuat kepada penerima berdaftar dalam pangkalan data STR melalui pengkreditan ke dalam akaun bank atau disalurkan secara tunai melalui Bank Simpanan Nasional secara berperingkat mengikut kategori kelayakan STR masing-masing. Menurut MOF, kerajaan telah menaikkan bayaran STR fasa 1 kepada RM500 bagi penerima kategori isi rumah bagi membantu rakyat menangani kesan peningkatan kos sara hidup. Penerima daripada kategori isi rumah berpendapatan RM2,500 dan ke bawah akan menerima RM500 melalui pembayaran STR fasa 1. Manakala isi rumah berpendapatan RM2,501 hingga RM5,000 menerima RM100 hingga RM300. Penerima bagi kategori warga emas, tiada pasangan dan golongan bujang pula masing-masing akan menerima RM150 dan RM100. Menteri Kewangan kedua, Dato' Seri Amir Hamzah Azizan menjangkakan pendaftaran STR meningkat memandangkan proses permohonan baharu dan kemaskini dibuka sepanjang tahun. Dari jumlah keseluruhan, kita jangka 8.2 juta orang akan mendapat benefit STR untuk menolong kehidupan seharian mereka lah. Ya. Kalau kita tengok daripada pengalaman kita tahun-tahun yang lalu, dijangkakan lepas pembayaran pertama ni ada mungkin lebih banyak orang register dan ada kemungkinan nombor ni akan menaik ke dalam 9 juta sebelum hujung tahun. STR fasa 1 usaha kerajaan berterusan kerajaan untuk mengurangkan kos sara hidup rakyat. Analisis ekonomi pandangan penerima perlu memanfaatkan sepenuhnya bantuan berkenaan dalam meningkatkan kualiti hidup.
Kerana kalau kita lihat, walaupun ekonomi negara kita semakin berkembang, meningkat dengan positif, namun kita tidak boleh nafikan masih ada lagi rakyat yang masih lagi dibebani dengan kos sara hidup yang kian meningkat. Dan walaupun usaha berterusan telah dilakukan untuk memastikan bahawa gaji yang lebih kompetitif dapat ditawarkan kepada rakyat, peningkatan kemahiran, pengetahuan supaya punca pendapatan itu lebih tinggi, supaya kualiti hidup lebih bagus dan meningkat. Tetapi kita tidak boleh lupa bahawa bukan semua mempunyai peluang ataupun mampu untuk berubah dengan cepat. Masih lagi ada yang masih lagi berterusan perlu menerima bantuan. Perkembangan banjir. Situasi banjir di Kelantan bertambah baik apabila jumlah penduduk terjejas di Pusat Pembinaan Sementara PPS menunjukkan penurunan. Setakat 10 malam tadi, 10 PPS masih beroperasi menempatkan 438 penduduk daripada 122 keluarga. Bagaimanapun, Tanah Merah menunjukkan sedikit peningkatan dengan 325 orang daripada 92 keluarga berbanding 246 orang petang tadi. Di Kuala Kerai, satu lagi PPS ditutup iaitu Tadika Kemas Kuala Pertang. Ia menjadikan jumlah terkini penduduk terjejas di Kuala Kerai 85 orang daripada 24 keluarga masih berlindung di 3 PPS. Pasir Putih tidak berubah dengan 28 orang daripada 6 keluarga masih berlindung di PPS SK Wakaf Raja. Dua sungai menunjukkan tren menaik iaitu Sungai Golok di Rantau Panjang, Pasir Mas dan Sungai Kelantan di Kuala Besar, Kota Baru. Di Terengganu pula sehingga 11 malam tadi jumlah penduduk terjejas banjir juga menurun kepada 1,760 orang. 482 keluarga masih berlindung di 21 PPS. Dungun paling ramai penduduk terjejas dengan 1,024 orang, diikuti Besut 416, Hulu Terengganu 233 dan Setiu 87. Sementara itu, 3 lokasi di Sungai Dongon dan 1 lokasi yang menghubungkan Sungai Hulu Terengganu mencatatkan bacaan pada paras bahaya, manakala beberapa sungai utama di Kemaman, Besut dan Hulu Terengganu pada paras amaran. Penduduk Kampung Pasir Raja dan Kampung Syukur di Hulu Dongon menyifatkan banjir besar yang melanda kampung mereka sejak semalam adalah yang terburuk sejak lebih 50 tahun lalu. Tengku Alwi Tengku Ahmad berkata banjir terburuk kali ini mengakibatkan beliau sekeluarga hilang tempat berteduh selepas keseluruhan rumahnya musnah sama sekali dibawa arus banjir. 15 kaki gitu lah. Tinggi. Pasal itu durah. Ini yang paling besar sekali daripada 2014. Pasal itu dia 2014 pun besar tapi dia air tak laju macam ni. Allah, setakat umur hidup saya pun arwah ayah saya pun kata dah. Kalau 2014 tu memanglah. Mana tapi waktu ni saya umur 63 tahun, 64 dah masuk. Maknanya ni lah paling teruk sekali buat setakat ni lah. Masjid ni ya. Kampung Pasir Raja tu tak pernah apuh atas tu lah. Tapi terik ni mana atas lutut. Maknanya kampung Belimbing ni kalau kira 100% habis lah. Banjir tahun lepas memang tahun ni memang betul-betul lah. Memang orang kata maknanya betul-betul kuat betul lah. Sebab dia air sukur, surut kan Pasir Raja surut. Memang sini dia air tengah penuh. Kesemua 979 penduduk terjejas daripada 282 keluarga di Dungun ditempatkan di 6 PPS termasuk PPS Kampung Raja dan Kampung Jongok Batu.
kepemilikan Kampung Setiajaya kembali tular. Kali ini, si kaki fitnah mendakwa tanah yang jadi rebutan berkenaan akan diberi kepada kaum tertentu. Dakwaan dikemuka menerusi muat naik video ucapan peguam yang ditokok tambah dengan teks berbaur hasutan. Semakan pasukan Biar Betul mendapati tuduhan terbabit adalah fitnah. Sebaliknya, isu terbabit telah diselesaikan secara baik. Kata sepakat berjaya dicapai hasil perbincangan antara wakil penduduk dengan pemilik tanah dikelola Menteri Wilayah Persekutuan. Justru, sekiranya pihak terlibat pertikaian telah berdamai, bagaimana boleh muncul dakwaan sedemikian? Henti sebar fitnah. Jangan mainkan isu 3R. Penyebaran perkara seumpama merupakan kesalahan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti jangan kongsi. Jentera kerajaan diseru memanfaatkan sebaiknya kepengerusian ASEAN Malaysia pada 2025 sebagai landasan untuk meningkatkan martabat negara. Perdana Menteri menyatakan perkara itu pada mesyuarat khas peluncuran kepengerusian ASEAN Malaysia 2025 hari ini di Putrajaya. Menerusi hantaran di Facebook, Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan pentingnya penekanan diberikan bagi merakyatkan ASEAN dan merealisasikan komuniti serta memacu pembangunan dan pertumbuhan serantau dalam kerangka ASEAN. Beliau berkata mesyuarat itu juga membincangkan persediaan dari sudut substantif dan logistik bagi kepengerusian ASEAN oleh Malaysia yang akan buka kuasa pada 1 Januari 2025. Beliau turut berharap agar kepengerusian ASEAN Malaysia 2025 berjalan lancar. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri diberi tanggungjawab mengetuai Sekretariat Penganjuran Kepengerusian ASEAN Malaysia 2025. Menterinya, Dato' Seri Mohamad Hassan berkata sebagai persiapan Malaysia untuk mengambil alih kepengerusian ASEAN, 3 kluster utama diwujudkan iaitu politik, pertahanan dan kewarganegaraan, ekonomi dan perdagangan serta budaya dan sosial. Selain Kementerian Luar, kluster berkenaan turut diletakkan di bawah Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri serta Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim akan mempengerusikan setiap mesyuarat berkala berkaitan persediaan rapi Malaysia mengambil alih kepengerusian ASEAN pada 2025. Ya, kita akan buat timeline dan kita akan buat mesyuarat berkala untuk kita melihat sejauh mana persiapan seperti yang kita rancang. Setiap kluster itu nanti akan membentangkan status gerak kerja masing-masing, persiapan masing-masing dan di situ nanti kita akan dapat menilai di mana kita sama ada mengikut jadual ataupun tidak. Kan? Ini adalah merupakan mesyuarat-mesyuarat yang akan kita jadualkan dan akan dipengerusikan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Laos akan menyerahkan baton kepengerusian ASEAN 2025 pada sidang kemuncak blok itu yang berlangsung dari 8 hingga 11 Oktober ini. Masyarakat dinasihat peka dengan trend penularan jangkitan COVID-19 terutamanya kepada golongan berisiko. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad tidak menolak kemungkinan unjuran jangkitan COVID-19 meningkat menjelang perayaan Tahun Baharu Cina. Saya rasa dengan down trendingnya di sini hati-hati kita jangan ambil selesa, tapi kita tidak lagi dari segi untuk menjadi alamis pula ya. Kita tidak gusar, tetapi kita perlu berhati-hati dan sama saja kita punya new SOP yang kita sudah normalisasikan bagi mereka yang batuk, pastikan mereka protect orang lain dengan memakai pelitup muka. Mengulas kenyataan Malaysia Medics International yang menggesa kerajaan mempercepat pengambilan graduan perubatan ekoran kekurangan doktor pelatih di sebuah hospital pengajar. Beliau memaklumkan KKM telah memutuskan pengambilan doktor pelatih graduan perubatan disingkatkan kepada 2 bulan berbanding tempoh hampir 2 tahun sebelum ini.
Transformasi kesihatan digital secara menyeluruh yang sedang dilaksana tahun ini bakal memastikan setiap individu hanya mempunyai satu rekod di fasiliti kesihatan kerajaan maupun swasta. Pelaksanaan satu individu untuk satu rekod bakal mempertingkatkan lagi kecekapan fasiliti kesihatan di semua peringkat. Inilah dia congak-congaknya apa yang akan terhasil daripada the journey we are together untuk dengan izin Allah 4 atau 5 tahun ini. That will be the powering a connected Malaysian healthcare ecosystem with this empowering EMR ataupun EHR, ya, kita akan dapat saksikan bahawa the entire country will be connected into a seamless where there will be only one citizen, one record. Beliau turut memaklumkan bahagian kesihatan digital Kementerian Kesihatan bakal ditubuhkan dalam usaha melancarkan lagi usaha transformasi kesihatan digital ketika ini. Penyedia perkhidmatan telekomunikasi diminta mengambil tindakan segera untuk tambah baik perkhidmatannya di Melaka, terutama di kawasan tumpuan pelancong. Laporan kerja-kerja penambahbaikan perlu diserahkan kepada Kementerian Komunikasi melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC). Gesaan dibuat selepas ujian kualiti perkhidmatan seluler panggilan suara di sepanjang Sungai Melaka merekodkan 5 panggilan terputus. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata pemilihan Melaka sebagai negeri kedua, pelaksanaan ujian itu selaras dengan statusnya sebagai negeri tumpuan pelancong. Ujian kali ini dilakukan di salah sebuah kawasan tumpuan pelancong dan sangat sinonim dengan Melaka, iaitu Melaka River Cruise. Ujian ini adalah simbolik kepada sokongan yang tidak berbelah bagi daripada Kerajaan Persekutuan dalam mendukung inisiatif Kerajaan Negeri Melaka yang sedang menganjurkan Tahun Melawat Melaka 2024. Ujian kelajuan muat turun jalur lebar tanpa wayar turut dijalankan di sepanjang laluan itu dan secara purata mencatatkan lebih 100 Mbps bagi kesemua penyedia perkhidmatan. 84% daripada 120,000 pengguna terjejas di daerah barat daya akan menerima bekalan air secara berperingkat bermula petang tadi. Ia susulan kerja-kerja memasang pengapit bagi membaiki kebocoran paip di dasar Sungai Perai selesai sepenuhnya kira 4.30 petang. Ketua Menteri Pulau Pinang, Chokan Yau berkata Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang PBAPP memaklumkan baki 16% pengguna terjejas akan mula menerima bekalan air bermula Ahad ini. Itu pada 6.30 tadi, petugas PBA telah mula membuka injap secara perlahan-lahan untuk meneruskan bekalan air ke kawasan-kawasan terkesan di barat daya Pulau Pinang. Dan dijangka pada 11.30 malam esok sebanyak 84% daripada 120,000 akaun pengguna akan dapat bekalan air, manakala bakinya 16% perlu menunggu sehari lagi, iaitu 11.30 malam pada Ahad ini. Maksudnya kita memerlukan 2 hari untuk pemulihan bekalan setelah petugas membuka injap pada petang ini. Perkembangan sukan. Susulan aksi memukau skor Harimau Melaya pada aksi terakhir kumpulan E Piala Asia. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM menerima khabar gembira apabila Perdana Menteri mengumumkan peruntukan sebanyak RM5 juta. Dana tersebut bagi kegunaan pembangunan dan meningkatkan keupayaan skuad bola sepak kebangsaan.
Menurut Dato' Seri Anwar Ibrahim, kesungguhan dan semangat tidak berputus asa yang ditunjukkan skuad Harimau Melaya adalah sesuatu yang menakjubkan. Saya ucapkan tahniah kepada mereka, marah terus dan kerana menunjukkan semangat sedemikian atas pertimbangan Menteri Belia dan Sukan, kerajaan telah bersetuju meluluskan tambahan RM5 juta kepada FAM supaya dapat mengurus pasukan bola dan meningkatkan upaya mereka. Okey, dan penyaluran dana ini akan diberikan segera. Berita gembira itu diumumkan ketika beliau ditemui media sebelum menunaikan solat Jumaat di Segambut. Terdahulu, skuad bimbingan Kim Pan-gon mempamerkan kesungguhan apabila 2 kali bangkit untuk mengikat juara 2 kali Korea Selatan di Stadium Al-Janub. Sementara itu, Menteri Belia dan Sukan Hana Yeoh menyambut baik peruntukan secara one-off yang diumumkan Perdana Menteri tersebut. Menurut beliau, dana tersebut diharap mampu memperkasa usaha selain menambah baik pasukan negara. Peruntukan tersebut amat diperlukan bagi semua pasukan di bawah naungan FAM untuk melakukan latihan berkala dan menerima pendedahan di peringkat tinggi. Kita sedia maklum bahawa pasukan Harimau Melaya dan pasukan-pasukan yang lain yang bawa jagaan FAM memang memerlukan dana untuk latihan berkala, dan kalau kita nak mereka mempunyai standard yang kita boleh lawan negara-negara yang lebih kuat, mereka perlukan pendedahan dan sparring dan tournament dan competition. Tetapi semua ini akan mengambil dana yang banyak daripada FAM, dan FAM memang memerlukan sokongan daripada kerajaan. Ia datang daripada Menurut Hana, usaha yang dibuat Kim Pan-gon dalam tempoh 2 tahun mula menampakkan hasil. Sehubungan itu, sokongan daripada kerajaan terutama daripada segi dana amat dihargai. Jelas beliau lagi, peruntukan tersebut tidak boleh digunakan untuk operasi FAM seperti pembayaran gaji, utiliti atau sewaan pejabat. Sebaliknya, ia khusus untuk pembangunan sukan bola sepak dan aktiviti yang diperlukan pasukan negara. Pengurus Liverpool, Jurgen Klopp bakal tinggalkan The Reds pada penghujung musim ini. Pengumuman mengejutkan itu dibuat dalam temu bual yang dibuat pada Jumaat. Jelas Klopp, beliau kini semakin kehilangan tenaga dan tidak mampu lagi meneruskan tugas sebagai pengurus kelab itu. Tambahnya, biarpun ramai yang terkejut dengan keputusan itu, namun ia adalah sesuatu yang perlu beliau lakukan. Pengendali dari Jerman itu mengambil alih tugas di Anfield pada Oktober 2015. Antara pencapaiannya bersama The Reds adalah menjuarai Liga Perdana Inggeris dan Liga Juara-Juara. Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.